Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah, membuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan saya akan mengadakan perbincangan tentang dua cerpen, iaitu kami akan menganalisis prosa moden iaitu cerpen pada video kali ini. Terdapat dua cerpen yang bakal kami ulaskan dari segi aspek kritikan sosial. Sebelum kami meneruskan kata, izinkan kami memperkenalkan diri kami dahulu, iaitu nama saya Nur N. Arifah binti Jusoh. Nama saya Nur Hidayah Damia binti Hisham. Dan nama saya Muhammad Irfan Fadli bin Muhammad Hatta. Jadi kita akan menganalisis cerpen sampah yang ditulis oleh Syafian Muhammad Ramli. Cerpen sampah ini mengisahkan tentang keadaan kawasan persampahan yang tiba-tiba menjadi kosong tanpa sebarang sampah. Para pekerja yang bertanggungjawab untuk mengutip sampah-sampah di bandar tersebut runsing kerana selama ini punca kelangsungan hidup dan mata pencarian mereka untuk menyara kehidupan keluarga mereka hanyalah sampah-sampah yang dibuang oleh penduduk bandar tersebut. Namun pada hari tersebut, lori-lori sampah pulang kosong tanpa sebarang sampah. Ini menyebabkan Tuan Pegawai Daerah mengambil inisiatif untuk menyiasat ke mana hilangnya sampah-sampah di bandar tersebut. Beliau kemudiannya menyedari akan kehadiran sebuah gunung sampah yang tingginya hampir menyamai ketinggian Gunung Kebendaan. Jadi Gunung Kebendaan ni merupakan latar belakang bandar sampah terbiar tersebut. Tuan Pegawai Daerah kemudian terpanggil untuk menyiasat dan bergegas ke pergunungan sampah tersebut bersama pemandunya yang bernama Salman. Jadi apabila beliau sampai di situ, beliau terus bertanya kepada penduduk yang menghantar sampah ke pergunungan tersebut sendiri tentang apa rasionalnya perbuatan mereka. Sedangkan para penduduk ni dikehendaki untuk membayar RM5 setiap kali membuang sampah di sana. Jadi rupa-rupanya mereka tertarik dengan pemberian kupon yang diberikan dan membolehkan mereka bergelar jutawan jika nombor pada kupon mereka bertuah. Jadi bermula daripada detik itulah Tuan Pegawai Daerah merasakan bahawa perkara itu merupakan satu perkara yang tak masuk akal dan mengambil keputusan untuk berjumpa dengan pengarah syarikat tersebut. Beliau sangat terkejut melihat para penduduk yang membawa ahli keluarga berkelah di kawasan pergunungan sampah tersebut. Beliau kagum dengan inovasi baru syarikat itu yang mengubah persepsi negatif masyarakat terhadap sampah. Namun beliau tidak berpuas hati kerana hal ini dibuat tanpa pengetahuan beliau. Jadi selepas berjumpa dengan pengarah syarikat tersebut, beliau meminta pengarah tersebut untuk menutup perniagaan kerana menurut beliau perbuatan tersebut tidak adil bagi penduduk-penduduk yang lain. Namun, cadangan itu ditolak oleh pengarah syarikat dengan memberi alasan bahawa sampah seharusnya diuruskan untuk mengelak daripada pencemaran. Jadi Tuan Pegawai Daerah pun kemudiannya mengakhiri perbincangan dengan menyatakan masalah tersebut sudah selesai kerana sebuah gunung yang akan menjadi tarikan pelancong sudah pun terbina. Seterusnya, bagi watak-watak yang terdapat dalam cerpen sampah mempunyai dua, iaitu watak utama dan watak sampingan. Bagi watak utama ialah Tuan Pengarah Daerah, dan watak sampingan pula Salman, pengarah syarikat dan penduduk bandar sampah terbiar. Seterusnya, kita akan menganalisis kritikan-kritikan sosial yang terdapat dalam cerpen sampah. Sebelum kita meneruskan kepada sinopsis cerpen Cinta Amat Mutawakkil, saya akan menerangkan secara ringkas apa itu maksud ataupun definisi kepada aspek kritikan sosial. Jadi, jika kita dapat lihat ataupun kita dapat baca, kritikan sosial terdiri daripada dua frasa iaitu kritikan dan sosial. Jadi, dalam kritikan sosial terdapat tiga perkara yang diambil kira iaitu penilaian, perbandingan dan pengungkapan. Saya ulang, penilaian, perbandingan dan pengungkapan mengenai sesuatu masyarakat. Jadi, ketiga-tiga aspek ini berkait rapat dengan nilai-nilai yang boleh dijadikan pedoman. Dalam erti kata lain, kritikan sosial adalah
Tindakan membandingkan serta mengamati secara teliti atau melihat perkembangan secara cermat tentang baik atau buruknya kualiti suatu masyarakat itu. Baiklah, untuk kritikan sosial yang pertama, kritikan aspek sosioekonomi para penduduk. Cerpen sampah ini menampilkan pemikiran tentang kesusahan kehidupan seseorang di mana dinyatakan di dalam cerpen apabila mereka runsing setelah melihat sampah-sampah yang sepatutnya banyak hilang secara tiba-tiba. Kerana sampah merupakan punca pendapatan mereka yang utama. Jadi mereka bergantung kepada sampah untuk meneruskan kehidupan mereka dan ahli-ahli keluarga, termasuklah untuk membesarkan anak-anak mereka. Seterusnya, untuk kritikan sosial yang kedua, kritikan aspek sosio masyarakat yang tidak menjaga kebersihan. Cerpen sampah ini menunjukkan kehidupan masyarakat yang kotor sehinggakan persepsi bahawa sampah merupakan sesuatu yang kotor telah diubah dengan menganggapnya biasa. Malah, pergunungan sampah tersebut telah dijadikan tempat berkelah, berkampung serta didirikan di situ gerai-gerai jualan. Selain itu, taman permainan yang luas turut didirikan di pergunungan sampah tersebut. Seterusnya, kritikan aspek sosiopolitik. Dalam cerpen ini, Tuan Pegawai Daerah ingin menyiasat tentang masalah sampah yang melanda bandar mereka kerana bimbang akan kerugian yang akan dialami oleh syarikat anak buahnya sekiranya tiada sampah yang akan dilupuskan lagi. Jadi beliau menyatakan hasrat untuk menyaman syarikat yang mengendalikan pergunungan sampah tersebut sekiranya didapati syarikat tersebut tiada lesen. Dan untuk kritikan sosial yang terakhir, iaitu kritikan aspek sosio masyarakat yang mudah terpengaruh, di mana di dalam cerpen ini para penduduk sanggup membayar RM5 dan menghantar sendiri sampah ke kawasan pergunungan sampah berbanding membiarkan pekerja-pekerja mengutip sampah di rumah serta secara percuma kerana tertarik dengan pemberian kupon yang diberikan dan membolehkan mereka bergelar jutawan jika nombor pada kupon tersebut bertuah, walaupun secara logiknya perkara tersebut tidak masuk akal. Baiklah, kita beralih pula kepada cerpen yang kedua iaitu cerpen Cinta Ahmad Mutawakkil dari aspek kritikan sosial. Jadi, dalam cerpen ini kami akan menerangkan tentang 6 perkara iaitu sinopsis, tema, persoalan, plot, watak, nilai dan pengajaran. Sinopsis bagi cerpen Cinta Ahmad Mutawakkil karya Zainal Rashid Ahmad telah menggunakan pendekatan sorok balik tentang kisah perjuangan Ahmad Mutawakkil dalam menzahirkan cintanya terhadap bangsa dan negara. Ahmad Mutawakkil yang parah ditembak telah memeranjatkan penduduk kampung yang ketika itu sedang berdoa seusai solat maghrib. Setelah menjelaskan keadaan Ahmad Mutawakkil yang parah, terkulai lalu pensang, penulis mula mengimbas kembali kisah perjuangan anak muda tersebut bermula daripada perubahan sosioekonomi penduduk kampung, kesan kehadiran Tuan Buf sekeluarga. Kehadiran mereka bukan sahaja berjaya meningkatkan ekonomi penduduk kampung, malahan Ahmad Mutawakkil membesar sebagai pemuda berilmu hasil bantuan anak Tuan Buf, iaitu Sandra. Dia bukan sahaja menjadi penyebar maklumat tentang hal ehwal semasa ada masyarakat di kampungnya, malahan turut bekerja membaca dan menjawab surat-surat rahsia daripada Inggeris untuk kumpulan anti Jepun. Seterusnya, untuk tema cerpen Cinta Ahmad Mutawakkil, jadi cerpen ini bertemakan kegigihan seorang pemuda yang menghadapi pelbagai cabaran serta tentangan dalam perjuangan menentang penjajah dan menuntut kemerdekaan. Ahmad Mutawakkil yang merupakan watak utama dalam cerpen ini telah menzahirkan cintanya terhadap bangsa dan negara melalui perjuangan menentang penjajah Inggeris, Jepun serta komunis. Jadi Ahmad Mutawakkil merupakan seorang pemuda yang mempunyai semangat perjuangan yang tinggi sehingga kan tidak sanggup untuk menerima sebarang pujian selagi tanah Melayu belum merdeka. Beliau juga sanggup menggadaikan nyawanya untuk menentang komunis dan akhirnya beliau terbunuh sebelum mengecap kemerdekaan.
Perjuangan dan pengorbanannya terus diingati oleh masyarakat kampungnya sama seperti mereka mengingati kata-kata anak muda tersebut, iaitu Tanah Melayu pasti merdeka. Untuk persoalan, bagi cerpen Cinta Ahmad Mutawakil pula terdapat 3. Yang pertama, perubahan sosioekonomi masyarakat kampung. Contohnya, kedatangan Tuan Booth dan keluarganya telah merubah sosioekonomi masyarakat kampung apabila beliau telah mengupah beratus-ratus buruh termasuk penduduk kampung sendiri untuk meneroka belukar bagi meluaskan penanaman getah. Yang kedua, kesan kedatangan penjajah. Misalnya, kedatangan penjajah yang membawa kepada serangan telah menyebabkan seluruh ketenangan hidup masyarakat kampung hilang. Dan yang terakhir adalah tanggungjawab seorang pemimpin, iaitu Imam Ngah Draman bergegas meninggalkan surau selepas solat Isyak untuk mencari Ahmad Mutawakil yang kehilangan tempat menumpang nasib setelah pemergian Tuan Booth sekeluarga akibat kedatangan jemput dan mengambil Ahmad Mutawakil sebagai anak angkatnya. Baiklah, seterusnya untuk plot cerpen Cinta Ahmad Mutawakil. Permulaan plot mengisahkan Ahmad Mutawakil yang muncul di kampung dengan mempunyai luka yang parah dan bajunya dipenuhi dengan darah pada hari Jumaat bulan Ogos tahun 1953. Oleh sebab mempunyai luka yang besar di bahunya, Ahmad Mutawakil telah terkulai lalu pengsan. Seterusnya, perkembangan plot. Pada pertengahan tahun 30-an, muncul satu keluarga orang putih iaitu Tuan Booth. Tuan Booth telah mengupah beratus-ratus orang kampung di estet getahnya. Pada tahun 1941, tentera Jepun telah berjaya masuk ke Tanah Melayu. Jadi ini menyebabkan Tuan Booth sekeluarga berpindah sebelum tentera Jepun datang. Pada tahun 1945, bandar Hiroshima dan Nagasaki telah dibom dan Jepun telah menyerah kalah. Selepas itu, keluarga Tuan Booth telah kembali ke kampung selepas Jepun menyerah kalah. Pada masa yang sama, Ahmad Mutawakil telah dilantik sebagai pejuang nasionalis Melayu yang paling muda. Ahmad Mutawakil telah berusaha mengadakan ceramah kepada penduduk kampung dan menulis di surat khabar untuk menentang penjajahan Inggeris dan Parti Komunis Malaya. Seterusnya, untuk klimaks cerpen Cinta Ahmad Mutawakil, seorang budak lelaki telah mendekati dan berbisik kepada Ahmad Mutawakil pada sebuah malam Jumaat. Selepas itu, Ahmad Mutawakil berdiri dan mengikuti budak lelaki itu. Pada hari keesokannya, Ahmad Mutawakil telah hilang dan ianya amat membimbangkan penduduk kampung. Oleh itu, mereka mencari Ahmad Mutawakil dan kemudiannya menjumpai Ahmad Mutawakil yang telah meninggal dunia kerana ditembak oleh komunis. Bagi peleraian plot cerpen Cinta Ahmad Mutawakil, penduduk kampung telah mengadakan majlis kesyukuran untuk Ahmad Mutawakil yang telah terkorban pada malam 31 Ogos 1957. Selepas merdeka, keluarga Tuan Booth telah kembali ke England. Selepas setahun, Sandra telah kembali ke banglo ayahnya. Sandra juga telah mengajar anak-anak kampung di situ supaya mereka mengingati seorang pejuang nasionalis Melayu yang telah berkorban untuk tanah air. Seterusnya, watak-watak yang terdapat dalam cerpen Cinta Ahmad Mutawakil ini, watak utama Ahmad Mutawakil dan watak sampingan pula Tuan Booth, Imam Ngah Draman dan Sandra. Bagi nilai dan pengajaran bagi cerpen Cinta Ahmad Mutawakil adalah nilai patriotisme dan nilai yang kedua adalah nilai keberanian. Bagi pengajaran pula adalah kita mestilah memupuk cinta akan negara untuk memerdekakan tanah air daripada penjajah. Contohnya, Ahmad Mutawakil menggesa rakyat bagi menentang penjajah Inggeris. Pengajaran yang kedua pula, kita hendaklah berani berkorban untuk kemerdekaan tanah air kita. Contohnya, Ahmad Mutawakil telah berkorban untuk mempertahankan tanah air daripada ancaman Parti Komunis Malaya. Sekian saja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.